Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kelas F2O yang terdiri daripada Fong Han Sheng, Nur Ala Kistina, Nur Ala Syafiqah, Nurul Irdina dan Nur Ala Izzati akan membentangkan tentang cabaran pembinaan negara bangsa. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah unit wilayah yang berdaulat. Antara cabaran dalam pembinaan negara bangsa termasuklah globalisme, pluralisme, kepelbagaian budaya, neofeudalisme dan liberalisme. Cabaran pembinaan negara bangsa yang seterusnya adalah globalisasi. Sebuah kenyataan telah dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan pembinaan negara bangsa. Membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mempunyai satu masa depan yang sama dan dikongsikan bersama. Bangsa ini mestilah sejahtera dan bersepadu, baik dari segi wilayah atau kumpulan etnik, hidup dalam keadaan harmoni dan berkongsi dengan cara yang sebenar serta adil. Bangsa ini hendaklah terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang kesetiaan politiknya serta kebaktiannya tertumpu kepada bangsa tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi? Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit. Sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik dan teknologi cyber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Era globalisasi juga merupakan cabaran yang perlu diambil perhatian dalam pembinaan negara bangsa. Era globalisasi merupakan dunia tanpa sempadan yang banyak membawa kepada kesan pro dan kontra dalam bangsa Malaysia. Era globalisasi ini sebenarnya dipenuhi dengan pelbagai jerangkap samar dengan peluang yang terbuka luas. Negara-negara dunia ketiga sudah tentunya tergugat kerana kurang bersedia menghadapi perkembangan mutakhir ini. Bukan itu sahaja, situasi ini membolehkan pertukaran maklumat dan komunikasi berlaku dengan pantas tanpa hak, menyebabkan dunia ketika ini seolah-olah begitu kecil. Hal ini kerana setiap manusia mampu mencari dan mendapat maklumat yang dikehendaki dengan hanya mengakses internet. Keadaan ini juga menyumbang kepada kepantasan dan penyebaran maklumat, menjadikan dunia pada hari ini tidak lagi mempunyai sempadan. Perkara ini terjadi kerana dengan menggunakan internet, dua pihak yang berlawanan negara mampu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Namun begitu, kesan negatif globalisme menyebabkan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat telah berjaya mengkomersialkan pelbagai unsur-unsur masyarakat barat ke negara luar. Sebagai contohnya, Amerika Syarikat telah berjaya menguasai setiap aspek kehidupan manusia ketika ini seperti peralatan perang atau perubatan dan banyak lagi. Globalisme ini mengakibatkan masyarakat sesebuah negara tidak dapat bergerak dengan bebas kerana terikat dengan peraturan negara luar yang berkuasa besar. Hal ini jelas menunjukkan sempadan negara akan berakhir. Globalisasi ini
Cabaran yang seterusnya pula ialah pluralisme. Pluralisme merujuk kepada sifat kepelbagaian yang wujud disebabkan adanya proses pembentukan penduduk yang pelbagai. Setiap penduduk atau kelompok ini masih lagi mengekalkan budaya mereka, akan tetapi pada masa yang sama terbentuknya perpaduan antara satu sama lain. Pluralisme ini kebiasaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah negara dalam jangka masa yang panjang. Tambahan pula, isu perpaduan dan integrasi bukan lagi satu isu yang janggal kerana ciri penduduk di negara ini merupakan berbilang kaum. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu sejarah hitam buat negara kerana hal ini terjadi disebabkan timbulnya rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Ketidakseimbangan sosioekonomi menjadi pemangkin kepada peristiwa ini. Berikut merupakan video peristiwa 13 Mei. Tragedi ni telah mengakibatkan lebih kurang hampir 200 orang terbunuh, 400 lebih orang telah tercedera dan penangkapan orang sebanyak hampir 10,000 orang disebabkan tragedi ni. Apa punca berlakunya tragedi ni adalah disebabkan PRU yang dijalankan pada tahun 1999. Okey, politik untuk pihak pembangkang telah mengetengahkan 3 isu yang sensitif, iaitu first mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak-hak istimewa orang Melayu, yang ketiga adalah isu kerakyatan orang luar. Okey, so itu 3 punca yang diketengahkan sampai menjadi isu sensitif dah untuk kita kan. Okey, dan 11-12 tu sebenarnya dah ada peristiwa yang kecil lah terjadi kan. Sampailah pada 13 Mei, waktu tu Menteri Besar Selangor mengajak orang-orang Melayu berhimpun dekat dia punya rumah. Jadi waktu tu kita target pukul 7.30 malam untuk kita buat pengumpulan beramai ni. Tetapi start pagi tu sampai ke petang dah ada banyak pembunuhan. Daripada satu tempat merebak satu tempat, sampailah sebelum pukul 7.30 dah ada satu pengumuman darurat dekat radio bagi tahu untuk semua berkurung dekat rumah. Sebabnya kalau siapa keluar time tu memang kena tembak. Yang tak bersalah, orang Cina tak bersalah pun keluar rumah pun dia kena tembak. Dan ada satu lagi pembunuhan dekat teater. Dekat teater tu lagi ekstrim lah, ramai kena bunuh. Tiba-tiba masuk je dekat dalam teater tu, sesiapa penonton dalam tu semua kena bunuh. Teater tu dekat KL. Tragedi 13 Mei ni juga adalah kesan rentetan daripada Tanah Melayu ni pernah kena jajah dengan orang dulu. Kesannya macam Jepun pernah jajah kita, British pernah jajah kita. Okay, sebabnya kita tengok pada 3 perspektif ataupun 3 sudut. First saya nak cerita tu pasal politik. Ingat tak zaman dulu waktu British dia perintah Tanah Melayu memperkenalkan sistem residen. So bila sistem residen diperkenalkan kat Tanah Melayu, raja-raja Melayu dia banyak kehilangan dia punya kuasa tau. Terutama sekali dalam hak untuk memungut cukai. Kita sebagai rakyat Melayu ni kan dah kurang hak untuk berbicara tau. Ini masalah yang pertama lah. Okay, yang kedua ni kan daripada segi sudut ekonomi. Dulu British telah memperkenalkan sistem hanya keuntungan semata-mata. Dan yang menjadi masalah bila dekat Tanah Melayu ni, kita 3 kaum utama Melayu, Cina, India telah diasingkan mengikut tempat ataupun sektor pekerjaan. Contoh dia macam Melayu, dia more untuk nelayan, tangkap-tangkap ikan kan. Macam orang Cina, dia lebih kepada aktiviti kau tolong jualkan barang. Kalau orang India, dekat estate ladang kan, pertanian. So dekat Tanah Melayu ni banyak kaum tapi kita tak duduk sekali. Dan dekat situlah kita tak ada macam perpaduan antara kaum. Kita ikut dekat orang British je macam tu, dekat orang luar je. Orang luar je yang guide kita. Kita tak pernah nak macam ada kuasa untuk berjumpa satu sama lain macam tu. Dan akhir sekali daripada sudut sosial which is kaum Cina dia banyak tak puas hati dengan orang Melayu sebabnya orang Melayu ni selalu mendapat hak atau pelayanan lebih istimewa daripada British. Okay, sebelum laporan Razak dikemukakan, sistem pembelajaran atau pendidikan dekat Tanah Melayu ni dia based on ikut negara masing-masing. Contoh orang Cina dia punya silibus pendidikan dia daripada negara Cina. Orang India silibus daripada negeri India. Ke Melayu macam tu. Tak ada macam zaman sekarang. So bila ada zaman sekarang kita dah ada bahasa Melayu wajib ambil. Sekarang kita orang Melayu boleh ambil bahasa Cina, bahasa India kan. So dekat situlah kita nak cipta perpaduan ni. Tragedi 13 Mei adalah kemuncak untuk masalah perpaduan kaum yang berlaku dekat Malaysia ni. So adalah sangat penting untuk kita yang pelbagai bangsa ni untuk saling hormat antara satu sama lain dan saling sebulat suara. Sebabnya kalau kita berpecah lagi, kemungkinan untuk orang luar masuk campur dekat kita punya negara sangat tinggi. Jangan sampai disebabkan masalah kecil kita punya negara tergadai. Padahal kita ni mampu untuk bersatu padu untuk memajukan negara kita. Macam tu. Hari ini, 5 dekad lalu Kuala Lumpur bermandi darah.
Tragedi 13 Mei 1969 terus menjadi titik hitam amat pekat dalam sejarah Malaysia. Selepas 50 tahun, apakah aspirasi generasi hari ini untuk masa depan Malaysia yang bersih daripada ancaman sentimen perkauman, bersih daripada sengketa keagamaan dan bersih daripada prejudis berprasangka? Kami mencari jawapan mereka, generasi yang lahir dan membesar lama selepas detik hitam itu berakhir. Generasi bertuah yang lahir ketika negara sudah pun pesat membangun dan harmoni. Memandangkan negara kita hidup dalam pelbagai kaum dan agama, kita hendaklah sentiasa bersatu padu dalam membangunkan negara kita supaya negara kita kekal aman dan harmoni, dan supaya juga tragedi 13 Mei tidak akan berulang kembali. Okay, so May 13 is the darkest day in Malaysian history, and most of the Malaysian don't dare to talk about it in public and try to hide it. But I think that, in my opinion, we should learn from the past and then also to protect the future, like our next generation. So the harmony between races and also religion should maintain it, make it balanced, so that to avoid this kind of incident happen again. Biarlah detik hitam 13 Mei 1969 hanya tinggal sejarah. Hari ini, marilah kita membina kehidupan yang saling menjaga walaupun serba-serbi berbeza. Pada penghujung 60-an, 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum yang mana melibatkan banyak benda lah. So, bila berlaku rusuhan kaum ni, kesan dia memang waktu itu sudah mula untuk bercakap tentang sensitiviti banyak benda. Semua orang dah mula sensitif untuk bercakap banyak benda. Banyaknya sekatan berlaku mengawal keadaan dalam negara pada waktu itu. Kumpulan-kumpulan pelajar buat rusuhan, kumpulan-kumpulan pekerja buat rusuhan, kumpulan-kumpulan yang berpihak kepada satu-satu kaum buat rusuhan. Ada banyak rusuhan pada waktu itu. Pada tahun 70-an, bertenang sedikit Malaysia punya keadaan. Jadi, untuk menenangkan keadaan ini, kumpulan pengkarya teater pada waktu itu, tahun 70-an, dia buat juga persembahan teater. Tetapi persembahan yang mereka buat tak sama macam apa yang berlaku pada tahun 60-an. Persembahan-persembahan teater pada tahun 70-an lebih kepada bentuk persembahan yang banyak simbol untuk mengelakkan daripada banyak masalah nanti lah in the future kan. Maksudnya kalau you kritik satu-satu benda and then you kena tangkap banyak masalah, which is satu form yang berbeza daripada form yang sebelum ini, yang mana dia pakai realism untuk bercakap terus terhadap apa sahaja kritikan sosial. Tetapi pada tahun 70-an, dia tak cakap terus, dia cakap sembunyi-sembunyi, dia cakap berlapis-lapis. Dan pada tahun ini ada banyak form-form persembahan teater yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Antara karya-karya yang popular pada itu ialah macam Bukan Lalang Ditutup Angin. Bukan Lalang Ditutup Angin ni, dia adalah teater yang kalau kita ambil skala, mungkin teater berskala besar ataupun mungkin teater berskala sederhana. Kalau kita tengok ataupun kita baca dia punya drama ataupun teks, dah dia letak terus lagu, letak terus macam mana set dia buat, letak terus. Dan memang kalau kita baca dia punya drama pun memang nampak besar lah. Dan kebanyakan pengkarya-pengkarya yang nak melakukan persembahan teater Nordin Hassan ni tadi, biasanya dia memang akan pakai skala besar punya production. Berbeza pula dengan Dinsman punya teater. Keutamaan pada Dinsman ialah ada penonton, ada pengkarya, message sampai, itu sudah cukup. Mungkin ada sedikit muzik, sedikit elemen lighting dan sebagainya, tetapi keutamaan tu kalau kita tengok ialah bagaimana untuk menyampaikan suara hati Dinsman itu sendiri terhadap banyak benda. Kalau kita tengok Mayat pun sama juga, dia mengkritik keadaan pada waktu itu, Mayat oleh Atta Azhan. Dan ini berlaku sebab kawalan tu tadi, kawalan keadaan semasa untuk mengelakkan sensitiviti ini disentuh, sensitiviti terhadap satu-satu benda disentuh. Jadinya pengkarya-pengkarya nak tak nak, dia banyak pengkarya untuk terus berkarya. Mereka buat karya secara bukan sembunyi-sembunyi, dia berkarya secara berlapis-lapis. Dia tidak cakap secara direct terhadap satu-satu benda, terhadap satu-satu kritikan. Jadi pada tahun 70-an boleh kita katakan bahawa teater pada tahun 70-an sebenarnya ialah teater-teater yang bersifat penentangan. Apa yang berlaku ialah dia
menjadi lebih kreatif sebab kekangan ataupun masalah-masalah sensitiviti masyarakat ini tadi. So persembahan-persembahan tu tadi lebih berlapis-lapis persembahannya, dan waktu itu berlakulah banyak form persembahan-persembahan yang lebih menarik untuk ditonton pada tahun 70-an. Tambahan pula, dasar ini juga telah mempengaruhi konsep kolonial bagi menghalang penyatuan. Jelaslah bahawa hal ini menjadi ancaman dan cabaran dalam memenuhi konsep kesatuan dalam pembinaan negara bangsa. Seterusnya, cabaran ketiga iaitu liberalisme. Liberalisme bermaksud kesederhanaan ataupun keterbukaan, iaitu falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Falsafah liberalisme memberi kepercayaan sepenuhnya dengan menganggap manusia adalah rasional dan tidak akan menimbulkan masalah semasa menggunakan hak kebebasannya. Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna semua orang boleh memberikan hasil yang sama, kerana kesamaan hak dan peluang adalah mutlak dalam ideologi ini. Ideologi liberalisme menekankan tentang kebebasan berfikir dan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan keterusan sistem pemerintahan. Walaupun liberalisme merupakan suatu keperluan yang nyata bagi pembinaan sesebuah negara bangsa, tetapi kebebasan tanpa hak ini dikhawatir akan membinasakan negara bangsa itu. Iaitu, sekiranya ideologi liberalisme berkembang, ia dibimbangkan akan membuka kemakmuran serta kelicinan pentadbiran sesebuah negara. Contohnya, ia akan menyukarkan sistem pentadbiran negara Malaysia yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum kerana cenderung untuk tertutusnya isu-isu perkauman. Ini adalah kerana kebebasan mengeluarkan hak iaitu mengambil kira sensitiviti masyarakat dan persekitaran adalah tidak bersesuaian dengan corak kehidupan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Sebab kaum adalah isu yang sangat emotif. Oleh itu, kita memerlukan lebih banyak tempat yang selamat untuk pelbagai kaum rasa selesa berkongsi pandangan. Oleh itu, ia merupakan satu cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan bagi menyatukan kaum yang berbeza budaya, agama dan cara hidup dalam satu masyarakat yang harmoni. Justeru itu, kebebasan yang terlampau adalah perlu dilaksanakan dengan penuh etika dan persesuaian supaya sikap liberalisme yang keterlaluan dapat dielakkan. Oleh itu, aplikasi nilai dan prinsip liberalisme dalam perlembagaan persekutuan yang merupakan elemen kebebasan kepada rakyat telah diolah mengikut kesesuaian masyarakat di Malaysia. Seterusnya, pengambilan hanya sebahagian ideologi liberalisme dan mengaplikasikannya dalam perlembagaan persekutuan ini dilihat adalah persesuaian untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Ini adalah kerana ia tidak menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara liberal secara keseluruhannya. Sebaliknya, ia merupakan sasaran utama untuk Malaysia menuju ke arah pembentukan sebuah negara bangsa yang berjaya. Dan pembinaan bangsa Malaysia hanya akan mudah tercapai sekiranya rakyat sendiri yang menganggap mereka adalah sebahagian daripada sesebuah negara dan satu bangsa. Cabaran dalam proses pembinaan negara bangsa yang seterusnya ialah kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia. Jadi, apa yang dapat dikaitkan dengan budaya? Setiap budaya yang wujud mewakili satu kaum atau etnik. Dalam proses pembangunan negara bangsa, usaha untuk melambangkan budaya di bawah satu identiti sukar dicapai kerana semua kaum takut akan kehilangan budaya masing-masing.
jiwa kita semua. Seluruh Asia, Malaysia menawangi kehidupan bahagia. Melawat Malaysia, tentang seni budaya dan bangsa. Visit Truly Asia, Malaysia, segala bermula di sini, di Malaysia. Adekan buat pakak bagi Malaysia. Visit Truly Asia, selamat datang ke Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada kepelbagaian budaya yang menjadi cabaran kepada pembinaan negara bangsa. Konsep kepelbagaian budaya berkait rapat dengan makna identiti budaya, antara budaya dan multikulturalisme yang menyeratkan hubungan antara pelbagai aspek, misalnya bahasa, agama dan kumpulan etnik. Dalam perspektif yang berbeza, kepelbagaian budaya adalah akibat daripada proses yang berbeza dari segi sejarah, politik, sosial, ekonomi dan teknologi yang telah menyumbang dalam satu atau lain cara untuk pertemuan budaya yang berbeza. Antara punca kewujudan kepelbagaian budaya adalah daripada proses pencerobohan, pertempuran dan penaklukan wilayah baru di mana terdapat pertemuan orang-orang dari pelbagai asal-usul. Terdapat juga contoh-contoh negara lain yang mempunyai kepelbagaian budaya yang besar, misalnya Australia, China, Brazil, Amerika Syarikat dan Meksiko.
Pembentukan masyarakat majmuk dalam proses perkembangan sesebuah negara telah mewujudkan dilema baru dalam kalangan penduduk negara tersebut. Menurut ilmu Khaldun, teori jiwa hamba yang dimiliki oleh bangsa yang pernah dijajah yang menganggap kuasa penjajah tersebut sebagai suatu bangsa yang maju dan agung serta patut diikuti oleh bangsa yang pernah dijajah. Berikut merupakan contoh buku yang menceritakan tentang jiwa hamba yang ditulis oleh Azizi Haji Abdullah. Oleh hal yang demikian, nilai budaya Malaysia harus menjadi asas kepada kemajuan sesebuah negara dan bangsa dalam sebuah negara bangsa yang rakyatnya berkongsi lambang, identiti, kebudayaan, nilai dan semangat yang menjadi ciri dan hasrat negara tersebut. Perhatian, perhatian. Dengar sini semua. Kepada sesiapa sahaja yang sedang berada di pavilion, mari kita bermain satu permainan untuk menguji minda anda tentang Malaysia. Lihat kotak-kotak berwarna tu. Itu kotak-kotak pembahagian kaum di Malaysia. Etnik Sabah Sarawak atau jika ada berbangsa Punjabi dan lain-lain. Korang boleh berdiri dalam kotak warna. Yang Melayu diri dalam kotak warna, bangsa Cina dalam kotak warna dan India dalam kotak warna. Ini bukan nak diskriminasi ke apa tau. Tunggu, okey? Soalan yang pertama. Siapa di sini makan nasi lemak untuk breakfast pagi tadi? Okey, sila kembali ke kotak-kotak anda tadi. Siapa di sini suka badminton? Tak kisahlah main ke, tengok je ke. Semua masuk. Okey, balik ke kotak asal. Siapa di sini yang lahir pada bulan Ogos? Go. Soalan seterusnya. Siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Maju. Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku? Anda telah berjaya membuktikan bahawa Malaysia ini kita punya. At the end of the day, it just made me realize that we are very patriotic and we unite as one. I think sebab because I was standing, there were next to me, it was like from different races. There was Chinese next to me, Indian next to me, I am Malay, and we're together, one song, nyanyi sama-sama. Perasaan patriotik semakin berkobar-kobar. Dengan Cina, India, Melayu sekali together. Semua tak sombong. Merdeka. Sekarang,
kita akan telusuri cabaran pembinaan negara bangsa yang terakhir yang disebut neo-feudalisme. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan neo-feudalisme ini? Neo-feudalisme merupakan sistem konservatif yang berkaitan dengan pemerintahan yang terbentuk dalam cara baru pada masa kini. Sistem feudalisme yang dirujuk ialah sistem pemerintahan oleh golongan elit yang menguasai segala aspek dalam sesebuah negara. Contoh ketara yang kita dapat lihat adalah golongan elit menguasai aspek ekonomi. Selain itu, mereka juga menguasai dari aspek politik dan tidak lupa juga kepada aspek sosial. Ramai yang tertanya-tanya, apakah yang terjadi seandainya sistem pemerintahan yang sedemikian berlaku? Dibimbangi tercetusnya pemerintahan yang penuh dengan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, penipuan dan juga kuku besi dalam sebuah negara seandainya wujud sistem pemerintahan yang sedemikian. Jadi, menangani kewujudannya akan dapat membantu proses pembinaan negara bangsa tanpa perlu mengetepikan faktor ini. Dalam hal ini, pertahanan yang kukuh sangat diperlukan bagi menghadapinya, iaitu dengan kewujudan perlembagaan dan juga undang-undang yang sentiasa kebal dalam mempertahankan keadilan. Seperti yang kita tahu, pelaksanaan keadilan adalah sangat penting dalam sesebuah negara kerana ia merupakan perkara besar yang ditanggung oleh ketua, sama ada raja ataupun pemimpin. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan tugasan cabaran pembinaan negara bangsa ini ialah dalam usaha merealisasikan matlamat pembentukan negara bangsa, satu mekanisme sahaja tidak mampu berdiri dengan sendiri. Semua elemen baik bahasa, budaya, ideologi, politik, sosial, sejarah, pendidikan dan sebagainya perlulah diadun dan digembelingkan bagi memudahkan pencapaian hasrat tersebut. Sebagai elemen wajib bagi setiap warga negara sekurang-kurangnya hingga ke peringkat menengah, pendidikan merupakan mekanisme yang terbaik. Mahu atau tidak, hakikat yang tidak dapat disangkal lagi ialah mata pelajaran sejarah merupakan salah satu alat terpenting untuk membolehkan impian membentuk negara bangsa tercapai. Di samping mata pelajaran lain, khususnya bahasa Melayu sebagai alat pemersatu atau sebagai asas pembentukan identiti nasional, sejarah seharusnya diajar dan dipraktikkan di semua peringkat atau tahap pengajian. Namun begitu, mewajibkan sahaja tentunya tidak memadai. Jika diteliti dari segi matlamat mata pelajaran sejarah serta dasar pendidikan negara, memang tidak dinafikan ia seakan-akan kelihatan sempurna. Malah jika dihayati dan dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat, mungkin Malaysia sudah lama mencapai matlamat pembinaan negara bangsanya. Sejarah dan pendidikan berupaya menjadi alat bagi mencapai matlamat tersebut. Seterusnya, membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai jati diri dan juga kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada negara. Justeru, jika ia berjaya dikecapi, maka benarlah pandangan sejarawan yang terkenal iaitu Arthur Marwick yang mengungkapkan bahawa masyarakat manusia memang memerlukan sejarah. Masyarakat kita yang canggih hari ini memerlukan banyak sejarah. Kita semua sentiasa memandang kepada sejarah, sentiasa membuat pengadilan-pengadilan sejarah. Jika sebaliknya berlaku, kita akan berdepan dengan hakikat untuk menelan pandangan George Santayana yang menegaskan bahawa manusia tidak belajar dari sejarah akan mengulangi kesilapan yang sama berulang kali. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara,
jemari disusun, maaf dipinta. Jadi sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.